Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Dan harap-harap semua yang menonton channel ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang elok, dijauhkan daripada sebarang penyakit bahaya. Okey, baik. Lama dah saya tak upload apa-apa cerita, apa-apa kisah tentang saya berubat dan juga kisah yang mistik-mistik lah. Sebab waktu ni mungkin saya tak ada idea ataupun saya mungkin sebab ada kena vaksin ke apa ke hari tu, jadi mungkin ada sikit dah macam terganggu emosi. Apa khabar semua? Harapnya semuanya okey dah. Okey, mana yang baru join, boleh subscribe dan tekan butang notification, dan untuk tekan like untuk video yang akan datang. Okey, yang mana yang belum kenal saya ialah Nadia Hassan, di mana saya ialah seorang pengamal perubatan Islam untuk penyakit-penyakit mistik dan juga misteri. Apa itu mistik, apa itu misteri? Lebih daripada saka gangguan sihir, gangguan makhluk-makhluk halus dan juga sebagainya. Okey, petang ni saya tak bercerita tentang satu kisah waktu saya berubat dulu, di mana saya telah didatangi oleh seorang wanita dalam usia 50-an lah waktu tu. Dia adalah seorang pengusaha dobi di belah-belah Rompeng Pahang. Rompeng Pahang tu saya tak nak cerita di mana. Jadinya ceritanya begini. Bapa mentua saya pun boleh berubat orang, boleh merawat orang. Dia duduk di belah-belah sana lah, di belah-belah Pahang, di belah Rompeng. Lepas tu sebelum tu dia ada berjumpa dengan bapa mentua saya. Dia mengadu hal di mana saya gelarkan perempuan wanita itu, saya namakan Su lah. Kak Su ni dia mengalami satu masalah kehilangan seutas gelang tangan yang bernilai waktu tu dalam lebih kurang 2,000. Waktu tu lah dalam tahun 2000, kalau tak silap saya 2010 saya ingat macam tu. Kalau sekarang ni dalam 5,000 lah. Okey, baik. Dia ada berjumpa dengan pak mentua saya. Jadi pak mentua saya kata benda tu dah tak ada. Dia kata dah habis. Maknanya kalau nak dibuat balik ke, kalau nak disuruh orang tu pulang ke, ataupun apa-apalah kan, dia kata benda tu dah habis, dah tak ada. Okey, baik. Besok dia datang lagi. Dia kata saya nak tahu siapa yang ambil, sebab dia kata kehilangan gelang tangan tu dalam kereta tu hanya ada pembantu dia saja, iaitu seorang daripada negara luar. Kita panggil bibik lah, negara luar. Cerita dia gini. Nanti saya ceritakan. Tapi saya nak ceritakan berapa kali dia ulang ke bapa mentua saya ni. Bapa mentua saya kata dah tak ada dah. Gelang tu dah tak ada. Dah hilang, dah jual. Okey. Jadi kalau nak dibuat apa-apa pun macam tak berbala lah, sebabnya dah habis. Hari ketiga bapa mentua saya tak layan, sebab dia dah tahu Kak Su ni dia nak apa. Saya pun tengok dia daripada jauh. Saya memang tak ada campur lah.
urusan mereka ni. Sebabnya dia berjumpa dengan pak mentua saya. Hari keempat pun dia datang. Sampailah hari kelima tu, pak mentua saya kata apa, kalau Kak Su ni datang, kata boh tak ada, dia kata boh ni tak ada. Dan kemudian kamu handle dia punya kes. Sebab boh tak tahu, dia kata, sebab benda tu dah tak ada. Dia ni degil, nakkan juga gelang tu. Jadinya dalam pukul, saya tak ingat dah, dalam pukul 12 lebih lah macam tu dia datang. Dia jumpa saya. Kebetulan pak mentua saya keluar. Jadi bila dia keluar, dia ada urusan dia di bandar. Jadi saya pun kata perkenal diri semua, macam mana saya datang daripada Ipoh. Saya pun boleh tolong benda yang patut. Saya pun tak tahu mana asal cerita Kak Su ni kan. Jadinya Kak Su ni macam first time jumpa orang yang, orang kata apa, yang sudi dengar dia punya masalah, yang cuba nak selesaikan masalah dia. Dia macam dia cerita habis-habis lah. Dia cerita habis-habis. Okey, daripada tu nanti jap saya kata, saya dengan pak mentua saya, bukanlah saya nak kata lain, saya kata kan. Tapi macam pak mentua saya kata, dah habis. Saya pun tengok gelang tu dah tak ada, saya kata. Cuma saya nak bantu macam mana. Saya nak tahu. Kak Su nak saya bantu dari segi apa. Sebab pak mentua saya kata memang dia tak nak campur hal ni. Sebab dia kata dia tahu apa yang terjadi, dia kata. Jadi dia kata dia tak nak masuk campur. Jadi Kak Su pun cerita gini. Dia kata, Nadia, dia kata Kak Su pergi bank dengan bibik Kak Su dalam sekitar pukul 2 petang, 3 minggu sebelum macam mana cerita ni? Dia cerita. Okay, saya tanya nanti saya dah keliru dah. Saya tanya, okay, sekarang ni Kak Su kata Kak Su kehilangan gelang, gelang emas tu. Okay, nilai dia berapa? Dia pun cerita lah, nilai dia anggaran 2,000 dan dah hilang hampir-hampir dekat sebulan. Dia cerita dah sebulan. Dia kata mana dia tak pergi, semua dia dah pergi. Asli, Siam, manalah semua dia pergilah. Dia mencari, tapi semua tak boleh nak pulangkan balik gelang dia. Lepas tu saya pun, okey, sekarang ni macam ni. Kak Su ceritakan macam mana kisah tu terjadi. Jadi saya mungkin boleh nampak apa benda yang berlaku di situ. Tapi Kak Su janji jangan diapa-apakan lah kalau sekiranya benda ni betul. Okey, baik. Dia pun cerita, dia kata pada hari tu dia bersama bibiknya keluar. Kononnya baru balik daripada Dobi, singgah ke bank. Kononnya nak bank in dia punya cash tu lah, dekat belah-belah rompen tu. Kemudian dia pun keluar daripada kereta tu. Handbag dia ada gelang emas tu bersama dengan bibik dia dalam kereta. Okey, kemudian lepas habis transaksi di bank, dia masuk kereta. Dia pun letak wallet dia semua dalam beg. Tengok benda tu dah hilang dalam kereta tu. Dia kata dah hilang. Saya memang syak dia yang ambil. Tapi dia sumpah lillah, dia kata dia tak ambil bibik tu. Okey, baik gini. Selain tu ada tak dalam tu? Dalam kereta tu ada tak selain tu orang lain? Dia kata tak ada. Memang bibik tu saja. Habis puan dah selongkar ke? Kak Su dah selongkar kat dia ke semua? Dia kata saya dah selongkar semua kat dia. Tak ada. Benda tu dah tak ada. Gelang emas tu dah tak ada. Kalau ada mesti ada kat dia kan semua. Tapi okey, saya diam. Okey, lepas tu memang semua orang akan syak. Benda tu dia yang ambil. Okey, baik.
Saya pun anggah-anggah, ialah mustahil lah benda tu dalam kereta tiba-tiba hilang gitu saja. Okey, lepas tu ada tak surat laporan polis? Ada. Dia pun lampirkan surat laporan polis mengatakan, mengesahkan benda tu hilang. Bukannya dia tertinggal dalam rumah, bukan tertinggal dalam mana-mana lah. Maknanya ada surat polis mengatakan dia hilang dan pernah dibawanya bibit tu sekali pergi ke balai polis untuk macam rekod macam ni lah. Macam dia punya rekod daripada kenyataan dia tu lah. Okey, baik. Ginilah. Saya tak nak tuduh siapa-siapa. Tapi puan kena berjanji begini. Saya sekiranya benda ni sebelum maghrib benda ni terjadi, puan nak apa? Dia kata, saya tak nak apa-apa. Saya nak tahu siapa dia. Saya nak tahu siapa yang ambil gelang tu sahaja. Okey, saya pun kata, okey, setakat nak tahu je lah. Dia kata, setakat nak tahu siapa yang ambil gelang tu. Dan mengaku. Kemudian, saya pun cakap, okey macam ni. Kalau puan kalau Kak Su mengharapkan si Polan tu membeli bagi balik gelang tu ataupun menginginkan apa-apa selain daripada tu, mungkin macam ganti rugi ke apa ke, dia tak ada duit. Saya terus terang, dia tak ada, dah barang tu dah hilang, dah hangus, maknanya dia dah tak ada. Okey, dia kata dia terima. Okey, dia kata, saya tak akan minta apa-apa. Dia kata begitu. Sebab dah tahu dah begitu. Tapi saya mungkin minta ganti rugi sikit-sikit, dia kata. Daripada kejadian tu lah. Nilai rugi dia. Okey, baik gini. Tak nak menampakkan bibit tu yang salah. Saya kata begini. Dalam lobi tu, ada berapa orang pekerja? Dia kata ada dalam 2 orang pekerja, bibit tu dan juga ada seorang warga tempatan. Okey. Sebelum maghrib, dalam pukul 6, datang balik sini, bawa 2 orang tu. Okey. Okey, dia pun balik. Kak Su pun balik. Okey, ni cerita kemuncak ni lah. Okey, Kak Su pun bawa lah 2 orang pekerja dia, satu bibit dan juga satu warga tempatan tu. Saya namakan dia Ina lah. Saya wargakan Ina, yang tu bibit . Okey, Kak Su bawa Ina dan bibit ni. Datang jumpa saya, duduk atas meja makan. Okey, saya kata begini. Bos kamu kehilangan satu urat gelang emas bernilai gini-gini. Waktu kejadian tu kamu saja yang ada dalam kereta si bibit ni. Ya bu, bukan saya yang ambil bu. Bukan saya yang ambil. Okey, saya tak kata kamu yang ambil. Saya kata tak. Belum lagi cerita kamu yang ambil. Sekarang ni saya nak tengok siapa yang ambil. Itu je. Bukan nak tuduh-tuduh. Ni bukan nak tuduh-tuduh. Okey. Baik. Saya pun bagi dia si bibik, bagi si Ina dan juga bagi Toke tu tadi, Kak Su, segelas air Yasin. Air Yasin ni saya memang buat untuk 7 kali Jumaat. Saya peram, bukanlah peram, 7 kali baca tu memang saya akan gunalah untuk kegunaan awam, yang mana yang perlu air Yasin ni. Okey. Baca bismillah, baca selawat, minum air ni sampai habis. Itu syarat dia. Tiga-tiga tu minum dengan tanpa rasa takut. Minum. Okey, selesai minum. Kak Su pun kata, takkan saya minum. Minum, saya kata. Nak nampakkan benda ni jujur dan telus. Minum. Okey, sudah minum. Habis. Sekarang saya minta bibik bacakan ayat kursi. Okey, baik. Bibik pun baca. Dia kata dia tahu dia baca. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la 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 la. Allahu la 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 la. Allahu la ilaha illa Allah. Dah, cukup. Cukup.
Okey, Ina pula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barulah yang itu tadi menyampuk yang si bibik tu tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Illa hiya hayat. Sampai habis. Bos dia pun baca yang sama. Allahu la ilaha illa sampailah akhir hayat. Jadi siapa yang kanta sekarang ni? Si bibik. Lepas habis semua baca tu, si bibik boleh baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai akhir hayat. Nak mengatakan yang dia ni tak ambil barang tu. Bos dah bangun. Bos dia kata, "Pulangkan balik barang saya." Bibik tu. "Kenapa puan? Kenapa? Kamu yang ambil. Dah nampak sangat ni kamu yang ambil." Saya kata dengan Kak Sul, sabar. Siapa yang nak mengaku barang dah kena curi? Siapa nak mengaku? Sabar. Sekarang ni kita dah tahu dia yang sekian-sekian. Kita jangan desak dia, kita jangan tuduh dia. Kita cuma minta dia bertanggungjawab. Sekian-sekian ataupun potong gaji dia ataupun apa pun. Walaupun dia menafikan, tetapi ada bukti yang dia telah tersasul membaca ayat tu kursi. Ini adalah orang kata apa, ayat kursi ni adalah satu ayat yang boleh menangkap pencuri sekiranya kita wawas. Kita boleh suruh dia baca. Dia memang akan tersasul kalau membaca. Allahu la la la, Allahu la la la, dia tersasul gitu. Bayangkanlah dekat-dekat 10 saat, dekat 15 saat dah dia tersasul gitu. Dah semua orang baca baru dia boleh baca. Allahu la ilaha, Allahu la la. Okey. Lepas tu Kak Su ni pun macam dia puas hati. Dia kata, "Okey baik, saya potong gaji kamu 100 bulan. Sebab hal yang tu juga. Dan memang suspek pun kamu yang dalam kereta tu." Dia kata. Okey, lepas tu cerita pun dah selesai. Maksudnya si bibik tu pun, dia pun menafikan juga yang dia ambil. Tetapi dia terpaksa akulah sebab tu majikan dia. Kalau tidak, siapa nak bayar? Keesokan harinya Kak Su ni telefon saya. Dia kata apa? Nadia. Dia kata apa? Bibik dah lari. Dia kata gini. Saya kata dia lari mana pun, besok dia datang juga. Sebab dia nak bekerja ni, nak duit. Dalam sampai seminggu tu, dia lari lah. Dia duduk dengan majikan dia. Dia bekerja balik. Jadi kes selesai. Jadi boleh amalkan benda ni sekiranya ada kehilangan barang ataupun kecurian barang. Kita tak tuduh orang tu, cuma daripada kelakuan dia membaca, kita boleh tahu siapa yang ambil. Padahal sebelum ni dia boleh baca, tapi bila dia tersasul. Kalau dia tak boleh baca ayat tu kursi, boleh suruh dia baca dengan ayat-ayat yang lain. Untuk kita improvekan balik dia punya bukti dia tu. Okey, sampai di sini saja cerita saya. Harap semuanya terhibur, harap semuanya dapat iktibar daripada cerita ni. Dan jangan mencuri yang bukan hak kita. Itu pesanan saya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.